Sofi, kalau ada konflik di antara dua individu kan, pasti ada orang tengah kan. Orang tengah tu nama dia mediator lah. Orang yang cuba membantu untuk menyelesaikan sesebuah pertikaian ataupun pertikaian yang berlaku. Kan? Jadi pada pagi ini kita akan memberikan pencerahan tentang Convention Mediasi Komuniti bersama dengan Datuk Haji Cik Roslan Cik Daud, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Datuk Alhamdulillah. Tenaga bagi nampaknya. Lama tak jumpa Datuk. Okey, jadi Datuk sebagai permulaannya mungkin Datuk boleh jelaskanlah mengenai Convention Mediasi Komuniti 2024. Ya. Convention Mediasi Komuniti ini akan diadakan pada 24 hari bulan Februari terdekat inilah. Di mana kita menjemput mediator-mediator kita yang kita lantik berdasarkan kepada punca kuasa di bawah Akta Rukun Tetangga. Okey. Akta 751 yang mana section 8D, saya boleh baca sikitlah. Silakan 8D huraiannya. dinyatakan dengan jelas menyediakan pengantaraan dalam masyarakat bagi maksud pendamaian. Pendamaian atau selainnya menyelesaikan apa-apa pertikaian ataupun perselisihan di kalangan anggota masyarakat. Baik. Keyword di sini ialah komuniti. Komuniti. Ya. Bukan skop yang besar tetapi skopnya kecil saja, komuniti setempatnya. Baik. Kalau kita nak pergi secara spesifik, contoh-contohnya perselisihan di kalangan komuniti setempat yang melibatkan contohnya isu-isu kejiranan. Isu-isu kejiranan. Kejiranan, bising, Okey. apa lagi? Isu-isu kejiranan. Apa ni, sampah, yang boleh kita selesaikan mediate di antara dua pihak yang pelaku dan juga yang terkesan. Ini yang ada diperuntukkan dalam Akta 751, Akta Rukun Tetangga, Section 8D yang menjelaskan perlunya ada pengantaraan. Pengantaraan itu mediator lah. Mediator. Yang akan mediatekan isu-isu tersebut. Yang mana dalam konteks ini mediator tu tidak akan membuat keputusan. Dia hanya pemudah cara sahaja. Orang tengah sahaja. Yang buat keputusan tu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Maksudnya persetujuan. Sebab itulah dia tidak ada dalam bentuk litigasi ataupun perundangan. Bukan, kalau perundangan dia kena pergi mahkamah, buat pendakwaan dan sebagainya. Sebab isu-isu ni pun isu yang kejiranan yang komuniti. Saya boleh jelaskan kalau kita lihat untuk makluman dia punya ni, kalau kita melihat komuniti berstrata dia lebih banyak dari segi isu-isu yang akan berbangkit. Komuniti berstrata ni adalah di kawasan-kawasan yang kebanyakan di perbandaran lah. Sebab dia punya disebabkan oleh scarcity of land, masalah tanah, so pembangunan dalam bentuk vertical development, pembangunan secara berstrata tinggilah. Kita tengok di Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar, dia hanya melibatkan pembangunan berstrata. Yang landed ni payah mahal. So, bila pembangunan secara berstrata, dinding antara unit-unit adalah common property. Koridor adalah common property. Betul. Tangga adalah common property. Tempat parking bersama kegunaan adalah property. Isu parking. Isu letak barang di common property kan. Isu parking depan rumah orang. Betul tak? Parking tempat kita. Letak pasu bunga di koridor. Koridor tu adalah common property. Harta bersama. Harta bersama tak boleh buat macam harta kita. Betul. Yang harta kita ialah unit kita. Unit kediaman kita sahaja. Yang lain tu dipanggil common property, harta bersama. Inilah yang akan menjadi isu nanti. Letak pasu bunga di luar, di kawasan koridor mengganggu laluan pemilik-pemilik yang lain. Betul. Sepatutnya yang itu dikosongkan. Ini mungkin berlaku konflik, perselisihan di antara satu dengan yang lain, pemilik-pemilik kediaman yang lain. Dan sebab itu akan datangnya seorang mediator membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, apa di antara langkah-langkah ataupun ciri-ciri yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi mediator, Datuk? Apakah? Untuk membolehkan dia diiktiraf sebagai
mediator community ini dia kena melalui proses pembelajaran. Dalam konteks ini di perpaduan, jabatan perpaduan, kena mereka ini ahli-ahli jawatankuasa KRT akan diberi kursus 40 jam. 40. Dia ada modul tertentu lah. Ya. Modul-modul tertentu. Termasuk pegawai-pegawai kita juga. Okey. Ada di kalangan pegawai kita yang pergi berkursus berkenaan kursus asas mediator ini, dan selepas tu akan diiktiraf sebagai mediator lah. Dia akan diberi subjek-subjek tertentu ataupun modul tertentu dia perlu mereka ni lalui. Bagaimana saya sebutkan tadi, 40 jam credit hours. Credit hour. Macam universiti lah kan? Macam Ada credit universiti lah. hours, okey? Kalau tak pergi kursus tu tak boleh. Tak lepas lah. Tak lepas sebab dia akan ajar basic dan sebagainya. Dia punya ni macam mana kita nak mediate orang. Kita ni bukan memakai kuasa-kuasa mahkamah. Betul? Mediator tak pakai kuasa-kuasa mahkamah, kuasa-kuasa perundangan, tapi kita hanya mediate sebagai penengah ataupun pengantara yang memudahcarakan supaya persetujuan bersama dicapai, mencari titik pertemuan di antara dua pihak ni untuk pendamaian. Wow. Berat juga tanggungjawab tu. Agak dia tidaklah berat mana, tapi kena ada skill sikit lah. Ya, betul. Kena ada skill. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa di antara skill-skill yang perlu ada kepada seorang mediator ni. Oh, nak jadi juga. Mungkin saya duduk Yang pertama, sekiranya. secara umum dia kena ada skill negotiation. Okey. Perundingan. Mesti kena ada. Ya. Perundingan. Saya pun dulu masa di Kementerian Sumber Asli pernah attend dia punya perundingan climate change di luar negara. So kita kena ada skill negotiation, perundingan. Sebab kita tak boleh paksa orang. Betul. Paksa tak jadi. Kena runding. Dia kena runding. Capai poin pertemuan tu boleh selesaikan masalah. Ini penting mediator ni. Tapi yang saya nak jelaskan di sini ialah isu yang dibincangkan bukan melibatkan isu-isu yang besar. Bukan isu-isu perundangan. Dan mediator ni juga perlu mengetahui saluran mana yang nak channel kalau berlaku isu macam jenayah. Isu katalah mungkin isu tanah, pertikaian tanah. Kalau landed ni mungkin you dah buat pagar terkeluar daripada lot masing-masing. Ya, betul. Maka dia perlu tahu channel mana nak disalurkan. Mana? Kalau isu tanah, pergi ke pejabat tanah, salurkan. Kalau isu jenayah, salurkan kepada PDRM. Siapa? Unit mana? Bahagian mana yang terlibat? So yang ni, skill ini kena ada kepada mediator. Walaupun dia tidak boleh menyelesaikan, tapi dia tahu channel mana, saluran mana yang dia nak salurkan supaya kedua-dua pihak parti ini yang berkonflik ini dapat pergi kepada jabatan-jabatan atau unit-unit tertentu. Untuk diselesaikan. Kalau isu macam pusaka, subsaka, dia tahu kena hantar ke Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian untuk urusan pusaka kecil. Kalau lebih amount tertentu, dia pergi kepada mahkamah. Mahkamah tinggi. Itu dia punya ni. Selain daripada skill untuk dia menyelesaikan masalah tadilah, kecil tadi, bising, pencemaran, dia punya sampah, dari segi kebersihan dan sebagainya. Itu dia kena ada skill lah untuk macam mana. Dan selain itu, Datuk, saya kira penting juga sebagai mediator ni kita perlu bijak untuk mendengar dua-dua pihak. Kan, Datuk? Betul. Dia kena adil kita lah. punya kena satu, adil tu mestilah. Betul. Adil ni bermakna meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Yang kedua, right to be heard. Right Hak to be untuk heard. kita dengar. Kita dengar dia punya kedua-dua belah pihak. Tak boleh satu pihak. Sebab kita ni pengantara. So kita dengar kedua-dua belah pihak. Dengar dan kita cuba syorkan. Kalau dia setuju, okeylah. Dia tak boleh paksa. Kena terima yang ni. Tak boleh. Betul. Okey, Sebab Datuk. kita ni bukan buat keputusan. Betul, kita hanya menjadi pemudah cara. Pemudah cara sahaja. Jadi, Datuk, untuk convention mediasi komuniti ni, apakah tema yang diangkat? Tema dia punya ni, untuk makluman dia punya ni, saya baca sikitlah dia. Silakan. Tema dia. Untuk makluman, kita punya convention ni julung-julung kali diadakan. That's why kita nak ketengahkan apa ni, kita kena promosikan dia supaya masyarakat tahu. Kalau tidak,
Tak ada makna dia. Ya. Supaya masyarakat boleh guna khidmat ni. Betul. Khidmat ni untuk makluman Raja dan Irfan, Ya. pro bono. Pro bono. Free of charge. Free of charge, ya. Sebab tu komuniti Kena tahu masyarakat ni. setempat boleh guna. Boleh guna mediator yang kita dah ada. Yang kedua, mediator sendiri tak dibayar gaji, tak diberi allowance pun. Secara sukarela. Baik. Itu penting. Murni hati seorang mediator kan. Sebab itulah kita kena gunakan perkhidmatan mereka ini. Yang dilantik oleh kerajaan. Untuk makluman, tema yang kita telah di kementerian telah setujui ialah mediator komuniti pembangkit keharmonian negara. Apa dia? Mediator ni tadilah yang mediate isu-isu ataupun perselisihan atau konflik di antara dua pihak. Komuniti di peringkat masyarakat yang kecil, skala yang kecil iaitu komuniti, di peringkat komuniti. Pembangkit keharmonian. Kenapa dikatakan pembangkit Keharmonian. Ia sebagai katalis kepada keharmonian. Kalau tidak kita dapat mendamaikan dua pihak tadi, masyarakat di situ akan jadi lebih harmoni. Betul. Boleh hidup dalam satu masyarakat komuniti yang kecil ini dengan harmoni. Tidak ada sangka, tidak ada perselisihan, pecah belah. Sebab kita punya ini, kita hasrat yang terakhir iaitu the ultimate goal ialah untuk mencapai perpaduan. Itu yang matlamatnya. Kalau tidak ada perselisihan yang boleh kita selesai, kalau ada pun nak kata kosong sifar perselisihan Mustahil juga. Mustahil lah. Tetapi kita dapat menyelesaikan isu-isu yang ataupun konflik yang berlaku, maka masyarakat ataupun komuniti tersebut akan hidup dalam keadaan keharmonian. Itulah tema yang dibawa, yang diketengahkan. Mediator komuniti pembangkit keharmonian negara. Bila masyarakat itu bagus, ataupun komuniti itu bagus, maka dia akan berkembang menjadi negeri yang bagus. Ya, betul. Akhirnya menjadi satu negara yang harmoni. Itu matlamat kita. Keharmonian dalam negara. Akhirnya lah. Bermula daripada komuniti. Dia kecil. Macam kita lah, daripada keluarga kita. Kan? Keluarga, komuniti, masyarakat, negeri dan negara. Baik. Okey. Mungkin lagi sekali Datuk boleh wawarkan kepada masyarakat untuk menghadirkan diri di Convention Mediasi Komuniti. Silakan Datuk. Bila dan di mana? Kita punya convention ni akan berjalan pada 24 hari bulan Februari. Tak lama lagi di WTC Kuala Lumpur. Di WTC Kuala Lumpur, World Trade Center Kuala Lumpur. Yang mana kita akan mengumpulkan lebih kurang 500 peserta yang daripada pelbagai, termasuk mediator yang telah melalui proses kursus-kursus yang kita nak tauliahkan dia, mengiktirafkan dia. Menteri akan menyampaikan sijil tauliah kepada mereka ini yang telah pun melalui proses tersebut. Yang kedua, kita juga invite mereka daripada PDRM, daripada pengamal undang-undang. Kita juga jemput daripada pihak berkuasa tempatan Kuala Lumpur lah, di BKL, yang terlibat dia punya yang ada mediator dia tersendirilah. So pengamal undang-undang, pengamal mediasi yang sedia ada ni akan dijemput lah. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Haji Encik Roslan Encik Daud, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, untuk perkongsian Convention Mediasi Komuniti. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk.